Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia serta kasihan belas Allah kepada kita semua, di petang yang berbahagia ini, insya-Allah dapat kita mulakan sesi perkongsian audiobook bacaan kitab baru, iaitu kitab Al-Muyassaru fi ilmi mustalahil hadis, yakni pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Syed Abdul Majid Ghauri hafizahullah, yang mana terjemahannya oleh Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur dan Muhammad Hazim bin Husain, dan terbitannya oleh Darul Syakir Enterprise Sdn Bhd. Pengenalan ilmu mustalah al-hadis, edisi ke-6 tahun 2017. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang pertama bagi kitab Al-Muyassaru fi ilmi mustalahil hadis, yakni pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Syed Abdul Majid Ghauri. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Semakan teks-teks terjemahan adalah oleh Ustaz Muhammad Norzi bin Nasir, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, dan juga oleh Ustaz Muhammad Khafiz bin Suarani, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Akademi Islam, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Manakala penilainya pula adalah Ustaz Abdul Hamid bin Hashim, pakar rujuk bidang hadis dan pengetua Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur, dan Dr. Faisal bin Ahmad Shah, pensyarah Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis, Universiti Malaya, UM. Sepintas lalu berhubung kait dengan kandungan kitab ini, fasal pertama berkenaan dengan ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya. Dan fasal pertama ini adalah merupakan tumpuan kita dalam sesi-sesi perkongsian awal untuk kitab pengenalan mustalah al-hadis ini, insya-Allah. Yang mana fasal pertama ini merangkumi fasal pertama, ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya. Bahagian pertama, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. Bahagian kedua, ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Bahagian ketiga, bahagian-bahagian ilmu hadis dari segi ar-riwayah dan ad-dirayah. Bahagian keempat, sejarah ringkas tentang hadis nabawi, penulisan, pengumpulan dan pembahagiannya. Dan bahagian kelima, ilmu mustalah al-hadis, sejarah dan perkembangannya.
Manakala fasal kedua pula adalah berkenaan dengan istilah-istilah dan gelaran-gelaran ilmiah yang biasanya digunakan dalam al-hadis dan pengenalan jenis-jenis kitab mutun al-hadis yang utama. Yang mana bahagian pertama untuk fasal kedua ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan sanad dan matan hadis. Bahagian kedua, gelaran-gelaran para muhaddisin. Bahagian ketiga, istilah-istilah yang berkaitan dengan tahammul al-hadis, yakni pengambilan hadis dan penriwayatannya. Dan bahagian keempat untuk fasal kedua adalah pengenalan ringkas jenis-jenis kitab al-hadis yang penting. Seterusnya, fasal ketiga iaitu berkenaan dengan pembahagian hadis dari sudut penerimaan dan penolakan. Bahagian pertama di bawah fasal ketiga iaitu jenis-jenis hadis dari sudut banyak dan sedikitnya sanadnya, yakni hadis mutawatir dan ahad. Bahagian kedua daripada fasal ketiga, tiga jenis hadis utama yang menentukan dari segi qabul, yakni penerimaan, dan rad, penolakan. Dan bahagian ketiga daripada fasal ketiga, jenis-jenis hadis yang mengandungi sama ada sahih, hasan dan dhaif. Seterusnya, bahagian keempat daripada fasal ketiga, jenis-jenis hadis dan dhaif dari sudut terputus pada sanadnya. Dan bahagian kelima di bawah fasal ketiga, bahagian-bahagian hadis berdasarkan bilangan perawi, sama ada seorang atau lebih, yakni pada setiap tabaqah. Bahagian keenam daripada fasal 3 iaitu jenis-jenis hadis berkaitan sanad. Seterusnya, bahagian ketujuh di bawah fasal ketiga iaitu jenis-jenis hadis berkaitan matan. Dan seterusnya, fasal keempat yakni berkaitan dengan adab menerima, menulis dan meriwayatkan hadis. Bahagian pertama di bawah fasal keempat, adab menerima hadis. Bahagian kedua di bawah fasal keempat, adab penulisan hadis. Dan bahagian ketiga di bawah fasal keempat, adab periwayatan hadis. Seterusnya, prakata cetakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Prakata cetakan kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Nabi yang tiada Nabi selepasnya. Kitab ini pada hakikatnya merupakan halaqah, yakni topik huraian ilmu pertama daripada siri-siri Al-Muyassarat fi Ulum Al-Hadis yang dicetak di Dar Ibn Kathir di Damsyik, Syria pada tahun 1430 Hijrah bersamaan 2009 Masihi dengan tajuk Al-Muyassar fi Ulum Al-Hadis. Ketika Institut Kajian Hadis INHAD Selangor, Malaysia membuat keputusan untuk menterjemahkan siri-siri ini ke dalam bahasa Melayu, maka saya melihat menjadi kemestian untuk meneliti kembali tajuk yang sesuai diberikan kepada kitab ini, iaitu dengan nama Al-Muyassar fi Mustalah Al-Hadis. Ia kemudiannya ditambah dengan beberapa maklumat ilmiah yang saya dapati amat memberi manfaat kepada penuntut ilmu semasa pengajaran saya bagi subjek ilmu Mustalah Al-Hadis, iaitu di antara tempoh cetakan pertama dan kedua. Kesemuanya telah sempurna dihasilkan dengan kemudahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bantuan daripadanya mengikut apa yang dirancang. Saya mengharapkan cetakan ini beserta dengan penambahan dan pembetulannya dapatlah diterima dengan baik oleh para pecinta ilmu ini di kalangan para penuntut ilmu dan para ustaz, para asatizah, juga memenuhi objektif utama penulisan kitab ini. Akhir kalam, tidak dilupakan untuk saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
Dan terima kasih kepada penyelidik yang mulia Ustazah Fatimah binti Syed Mumtazuddin yang memberikan tenaga serta ilmu untuk menyemak kitab ini dan kitab-kitab lain di dalam siri ini dengan kemudahan dan lantikan daripada institut seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Beliau juga mencadangkan pembetulan beberapa kesalahan ilmiah dan pencetakan yang berlaku di edisi pertama. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepadanya ganjaran yang terbaik. Saya juga memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima daripada kita semua usaha yang kerdil serta kecil ini yang digembelingkan dalam memberi khidmat kepada sunnah Nabi-Nya, baginya selawat yang paling utama dan salam yang paling mulia hinggalah ke hari akhirat. Ditulis oleh seorang yang merasai kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Al-Hasan Syed Abdul Majid Ghauri, Kuala Lumpur, 7 Safar 1437 Hijrah bersamaan dengan 19 November 2015 Masihi. Berikutnya kita kongsikan pula pendahuluan kitab. Pendahuluan ataupun muqaddimah kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad bin Abdillahil Amin al-mab'usul rahmatan lil alamin wa ala alihi al-khiyarati wa ashabihi bararati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bida'watihim ila yaumiddin. Sesungguhnya hadis Nabawi di dalam agama kita mempunyai kepentingan yang amat besar. Ia adalah sumber kedua bagi syariat selepas daripada Al-Quranul Karim dalam pengeluaran hukum syarak. Ia diumpamakan sebagai huraian dan tafsiran bagi Al-Quran. Dari sudut yang lain, hadis Nabawi juga memiliki keutamaan tertentu. Ia adalah satu-satunya sumber bagi mengetahui sirah Nabi SAW. Kata-kata baginda SAW, perbuatan, kebiasaan, keindahan penciptaan jasad dan akhlak Nabi SAW. Hadis Nabawi merekodkan kesemuanya dengan keadaan yang sempurna. Bertitik tolak dari keutamaan hadis Nabawi yang amat hebat serta kedudukannya yang tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di setiap kurun dan zaman kumpulan manusia yang mencurahkan segala jiwa, harta benda, tenaga dan segala-galanya semata-mata kerana hadis Nabawi. Mereka sanggup mengembara menghadapi kesusahan dan kesukaran kerananya. Menempuhi jarak perjalanan yang amat jauh dan kepanasan padang pasir. Merasai keperitan pemusafiran beserta bebanan ahli ilmu. Tetap merasa cukup ketika mengumpulkan hadis dan asar
walau hanya dengan pecahan dan cebisan kertas dan tanah keras. Mereka menghabiskan usia dengan menyaring dan membezakan antara hadis sahih yang sabit dengan hadis dhaif yang rosak, menyingkap kepalsuan yang wujud di dalamnya. Kumpulan manusia inilah yang berusaha dengan sedaya upaya, tenaga dan segala-galanya untuk meletakkan kaedah-kaedah dan asas-asas bagi memelihara hadis Rasulullah SAW daripada bercampur aduk dengan yang lain dan dirosakkan, juga daripada kesalahan dan penyelewengan. Tanpa mereka, sudah pasti urusan agama menjadi kucak-kacir dan kepercayaan kepada hadis-hadis akan hilang. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan mereka dengan sebaik-baik ganjaran di atas sumbangan mereka kepada ummah. Kaedah-kaedah dan asas-asas itu dikenali dengan pelbagai nama. Antara yang masyhur adalah ulum al-hadis, usul al-hadis. Perbahasan berkaitan dengan pengertian kaedah dan asas ini sudah pun dihuraikan di sepanjang kurun dan zaman di dalam banyak karya, sama ada secara terperinci maupun ringkas. Walaupun demikian, didapati ilmu ini masih memerlukan kepada penerangan dan pemudah fahaman, terutamanya bagi golongan yang tidak pernah mendalami dan membacanya, di samping menjaga metodologi ulama terdahulu rahimahullah di dalam peletakan asas dan penentuan kaedahnya. Melihat kepada situasi tersebut, saya yakni penulis berusaha menghasilkan siri-siri kitab di dalam ulum al-hadis di bawah pelbagai tajuk, iaitu Al-Muyassar fi Ilm Mustalah Al-Hadis, Al-Muyassar fi Ilm Al-Rijal, Al-Muyassar fi Ilm Al-Jarh wa Ta'dil, dan Al-Muyassar fi Ilm Ilal Al-Hadis. Saya yakni penulis meraihkan uslub dan ataupun gaya penulisan yang memudahkan, bahasa yang senang difahami, huraian di dalam sebahagian masalah yang rumit, dan perbahasan berkaitan kaedah di dalam ilmu-ilmu ini dengan mendatangkan contoh realiti beserta kupasan yang diambil daripada sumber-sumber asli. Kesemua ini dengan tujuan supaya siri-siri ini menjadi pembuka jalan bagi penuntun ilmu selepas daripadanya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyelak pula kitab-kitab ulama, kitab-kitab utama dalam ilmu ini dengan pembacaan yang teliti, juga sebagai pembakar semangat kepada mereka untuk lebih mendalaminya dan memberikan sumbangan khidmat terhadap hadis. Kitab ini merupakan siri yang pertama daripada siri-siri berkaitan mengkhususkan perbincangan dan pengertian ilmu mustalah al-hadis. Saya yakni penulis memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amal ini ikhlas pada mata kerananya sumbangan khidmat kepada hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar dan menerima permohonan dan maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Ditulis oleh seorang yang merasai kebesaran Allah, Syahid Abdul Majid Ghori, Damsyik, 12 Sya'ban 1428 Hijriah, bersamaan 25 Ogos tahun 2007 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dapat kita kongsikan muqaddimah kepada kitab ini, iaitu kitab Pengenalan Ilmu Mustalah Al-Hadis oleh Dr. Syahid Abdul Majid Ghori. Semoga perkongsian ini bermanfaat, insya-Allah. Dan insya-Allah dalam sesi-sesi selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan perkongsian untuk fasal pertama ilmu mustalah al-hadis, yakni berkaitan dengan ta'rif dan sejarahnya. Bahagian pertama, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. Bahagian kedua, ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Bahagian ketiga, bahagian-bahagian ilmu hadis dari segi ar-riwayah dan ad-dirayah. Bahagian keempat, ringkasan berkenaan pengumpulan hadis nabawi,
penulisan dan pengkategoriannya. Bahagian kelima, ringkasan berkenaan kemunculan ilmu mustalah al-hadis, sejarah dan perkembangannya. Terima kasih di atas kesudian dan masa yang diperuntukkan untuk mengikuti sesi perkongsian audiobook kitab Pengenalan Ilmu Mustalah Al-Hadis oleh Dr. Syahid Abdul Majid Ghari ini. Sehingga bertemu lagi di dalam sesi-sesi selanjutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.